Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sengketa PAS bersatu, petanda perpecahan Perikatan Nasional menurut penasihat amanah. Sudah dapat ramai orang yang menghidu masa depan hala tuju Perikatan Nasional kini mula ke laut. Bukan lagi ke laut, tapi entah ke mana. Apabila mereka saling tikam-menikam, tuduh-menuduh, ungkit-mengungkit, dan sebagainya. Akhirnya sekarang, netizen pula mula sesama pengikut atau penyokong, ada sudah yang mula bertelingkah antara mereka semua. Saudara-saudara sekalian, persengketaan di antara Bersatu dan PAS yang bermula dengan pencalonan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional sehingga isu pendanaan pilihan raya yang tercetus semasa Muktamar PAS ke-71 merupakan petanda bahawa PAS akan berpecah keluar daripada Perikatan Nasional. Jadi ini satu petanda apa yang dikatakan oleh penasihat amanah ini. Dia kata ini satu petanda bahawa PAS akan berpecah keluar daripada Perikatan Nasional. Adakah ini satu bayangan yang dibuat-buat atau memang pernah berlaku? Sebenarnya ini petanda sudah pernah berlaku. Ketika PAS meninggalkan Muafakat Nasional, sekarang ini MIC dan MCA sedang mencari dahan untuk bertaut. Baru tadi saja kita sudah membaca ada beberapa parti, kalau saya tak silap ada MIC kah MCA itu dah menyatakan bahawa mereka sedang mempertimbangkan menyertai Perikatan Nasional Muafakat. Jadi kita pun tak tahulah apakah betul-betul mereka akan menyertai atau tidak, dan adakah PAS akan keluar Perikatan Nasional. Keadaan ini diburukkan lagi dengan usaha Muhyiddin mewujudkan pakatan longgar dengan parti-parti pembangkang kecil di luar PN. Oh, rupa-rupanya aku pun baru terfikir. Tindakan Muhyiddin membuat pakatan longgar dengan parti-parti pembangkang kecil di luar PN juga telah menyebabkan PAS mungkin rasa terancam. Itu sebabnya PAS sekarang sudah mula lawan bos. Jadi sekarang ini rupa-rupanya dua-dua pun padan muka, kata netizen. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Dan saya perkenalkan dulu, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun transfer factor ini adalah menguatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita supaya jadi bijaksana, dan juga menyeimbangkan imun badan kita. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita jadi bodoh dan lemah serta tidak lagi seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Penyakit berakar dalam tubuh badan kita, lalu kita kena penyakit. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan juga menyeimbangkan sistem imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghancurkan dan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban daripada Tuhan untuk Anda semua. Saudara, apa yang saya tak pernah fikir ialah, keadaan ini sebenarnya rupa-rupanya diburukkan dengan usaha Muhyiddin mewujudkan pakatan longgar dengan parti-parti pembangkang kecil di luar PN. Oh, rupa-rupanya inilah dia punya rantaian. Pakatan longgar yang diumumkan oleh Muhyiddin belum diputuskan oleh PN. Mereka belum ada keserasian. Ini petanda bahawa pakatan mereka akan pecah. Hadi ini berpakat tak lebih dari 2 penggal, kata beliau, kata penasihat Parti Amanah Nasional Datuk Ahmad Awang. Beliau berkata demikian dalam satu wawancara eksklusif bersama Harapan Daily semalam sempena sambutan sedekad penubuhan amanah yang diadakan pada 4 Oktober di Stadium Titiwangsa. Beliau menambah bahawa realiti politik kini ialah perlunya pakatan politik.
Politik sekarang ada dua pakatan sahaja, BN mesti bersama Pakatan Harapan. Di sebelah sana pakatan yang longgar macam mana nak perintah. Nanti mereka akan berebut jawatan alam kerajaan, dalam kerajaan dan JLC. Mereka mahukan jawatan saja. Hutang negara akan bertambah, bajet akan meningkat dengan peningkatan gaji awam dan penyelarasan pencen. Ini melibatkan pertambahan berbilion ringgit. Pakatan yang longgar akan pecah berebut jawatan sekiranya membentuk kerajaan. Mereka akan banyakkan menteri dan ekonomi dunia juga dijangka suram. Kerajaan yang ada sekarang tahu apa yang perlu dibuat. Anwar berani mengurangkan belanja dan menambah kemudahan untuk rakyat. Peningkatan bilangan menteri telah pun dilaksanakan ketika Muhyiddin membentuk kerajaan tebuk atap sebelum ini. Keyakinan beliau berkenan perpecahan PN juga adalah disebabkan oleh rekod PAS dalam mengadakan kerjasama politik dengan parti politik lain. Beliau mengimbau kerjasama yang dibuat oleh PAS sejak tahun 1990 bila PAS bekerjasama dengan Parti Semangat 46, pimpinan Tengku Razali Hamzah. Kerjasama dengan Semangat 46 pecah dalam penggal kedua. Kemudian dengan DAP pada tahun 1999 juga begitu. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah mengusahakan barisan alternatif yang menyatukan PAS, PKR dan DAP. PAS turut main putar belit di dalam mufakat nasional dengan UMNO. Sekarang pula dengan bersatu di dalam PN. Berhubung isu pendanaan parti, Datuk Ahmad Awang yakin bahawa bekas parti beliau itu tidak mempunyai dana yang cukup untuk bertanding di seluruh negara. Perikatan Nasional beri wang kepada mereka. PAS mana ada wang bertanding seluruh negara. Sewaktu zaman Perdana Menteri Datuk Seri Najib, PAS diberi wang untuk bertanding oleh Najib. Perkara itu didedahkan oleh Clary Rowcastle Brown. Kata beliau merujuk kepada editor laman berita Sarawak Report. Tindakan mahkamah oleh Hadi terhadap Brown mengakibatkan PAS terpaksa membayar Brown 1.4 juta pada tahun 2019. Pandangan Datuk Awang Ahmad selari dengan pendedahan bekas Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin Yassin, Dr. Marzuki Muhammad. Datuk Awang Ahmad Awang turut berkata bahawa ketidakpuasan hati PAS terhadap Bersatu juga berpunca daripada tindakan Bersatu yang membolot jawatan di peringkat pimpinan Perikatan Nasional. Hanya jawatan bendahari diberikan kepada Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar. Samsuri bagaimanapun telah meletakkan jawatan tersebut. Berbalik kepada isu menghalal dan mengharamkan tindakan sekutu, Datuk Ahmad Awang berkata bahawa sudah menyucikan parti pembangkang seperti MAP pimpinan P. Watamurti dan Uramai pimpinan P. Ramasamy atas dasar kebersamaan menentang kerajaan zalim. Kadar membohong rasuah pula pun begitu juga. Ini kaedah PAS, rasuah dikatakan sebagai sedekah. Ia menjadikan imej Islam tercemar. Beliau menyatakan bahawa Presiden PAS Tan Sri Abdul Ahad Awang telah berjaya memperbodohkan pengikut parti itu. Siapa jadi pandai bila sertai PAS akan jadi bodoh, otak dipajak. Doktrin PAS berjaya memperbodohkan pengikut. PAS ialah Hadi, Hadi ialah PAS sekarang, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar dalam isu inkues Zara Khairina. Ramai orang yang sudah pajak otak percaya dengan pelbagai spekulasi di media sosial. Sebagai netizen yang bertanggung jawab, ayuhlah kita semua berfikiran wajar dan waras. Jangan terlalu pajak otak atau jangan terlalu percaya 100% dengan media sosial. Media sosial ini banyak yang membawa naratif penipu. Hanya mahu meraih view, hanya mahu meraih tontonan, hanya mahu meraih simpati dan paling penting mau jadi famous. Mereka sanggup menipu, sanggup menimbulkan spekulasi, sanggup pula memfitnah.
Saya tidak beranilah memfitnahkan, itu dosa. Pertama dosa. Yang kedua, silap-silap hari bulan dipanggil ke mahkamah, akhirnya Anda sendiri yang meringkuk. Tapi aku heranlah, ramai orang yang percaya dengan seorang lelaki dari Sabah nih. Lelaki ini, aku tak nak sebutlah nama dia. Kamu tahulah siapa orang dia tuh kan. Lelaki ini selalu buat live di TikTok. Sampai menangis lah. Dia menangis macam-macam lah. Gayanya, lakonannya macam-macam lah. Yang aku heran, ramai maci-maci, paci-paci yang turut percaya dengan beliau. Sampaikan ada satu orang ini yang telah pun melakukan kesilapan. Dia percaya dengan pempengaruh itu. Akhirnya dikaitkan pula keluarga pengetua dengan keluarga Menteri Pendidikan Fadlina Sidik. Baru-baru ini tular kan di media sosial, terutama di Facebook. Anda tahu case itu. Maci itu percaya sangat dengan kata-kata pempengaruh dari Sabah tuh. Sampai dia berani pula menyatakan sahihnya konon hubungan antara Menteri Pendidikan dengan pengetua, padahal itu satu fitnah yang melebih-lebih. Akhirnya Maci itu cari isu, cari video asal, sudah dipadam. Itulah saya kata, Anda sudah disaman, Anda sudah dibawa di mahkamah, akhirnya Anda menyesal. Siapa yang menyesal? Anda. Terlampau emosi sampai percaya pada pembohong. Hari ini satu lagi insiden, satu lagi perkara yang harus kita ambil perhatian. Aktivis Monadeen akhirnya mohon maaf kepada Peguam Negara. Nah, siapa yang percaya dengan Monadeen ini, mulalah kamu insaf. Monadeen sudah memohon maaf kepada Peguam Negara gara-gara mau meraih view yang terlampau-lampau. Akhirnya apa yang dia buat, terpaksa memohon maaf dengan Peguam Negara. Aktivis C. Monadeen atau nama Facebooknya Monadeen membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Peguam Negara selepas didakwa memuat naik hantaran bersifat menghina mahkamah berhubung prosiding inquest kematian Zahra Khairina Mahathir. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan izinkan saya perkenalkan dulu, ini terapi imun Transofecta for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun Transofecta for Life ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghancurkan akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu dihapuskan oleh imun badan kita sendiri, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dan terapi imun ini juga menyeimbangkan imun badan kita supaya imun badan tahu mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh kita. Produk ini, Transofecta for Life, terapi imun ini lulus KKM halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya sebelum Anda kerugian. Mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Dalam satu hantaran hari ini, aktivis berkenan berkata dia tidak pernah mempunyai maksud untuk mempertikai atau campur tangan di dalam prosiding mahkamah korone yang sedang berjalan. Katanya, dia juga tidak mempunyai niat jahat untuk mahu mempengaruhi pandangan serta persepsi masyarakat. Apatah lagi hakim mahkamah korone yang sedang menjalankan prosiding inquest. Saudara, apa yang sudah dia buat ini tanpa dia sedari telah mempengaruhi bukan 1.000 tapi beribu-ribu orang. Macam mana mau hapuskan balik apa yang sudah dibina itu? Dia sudah membina satu perkara yang orang percaya, naratif yang orang mula percaya, terutama maci-maci, paci-paci yang sukar untuk diputar balik kepercayaan mereka. Nah, inilah masalah paling besar, saudara-saudara sekalian. Kata beliau lagi, saya berjanji untuk tidak lagi membuat sebarang hantaran yang boleh mengganggu sistem keadilan dan menghina mahkamah, katanya. Justru itu, saya telah pun memadam posting berkenan pada 13 September 2025 jam 6.18 petang, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.